إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Allah memberikan kita peluang, Allah masih menghidupkan kita, Allah masih lagi memberikan kita keizinan untuk sama-sama pada pagi ini kita memperkatakan, kita membaca, kita memahami ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim, yang mana pertemuan kita, perbincangan kita, perbahasan kita pada pagi ini merupakan satu perkara yang dituntut di dalam agama, kerana setiap seorang yang beriman kepada kitab-kitab, seorang yang beriman kepada Allah, maka seharusnya kita sama-sama menggunakan waktu, menggunakan umur, menggunakan kesempatan untuk kita memahami kalam Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Taala mempermudahkan, melapangkan dada kita, mencampakkan kefahaman kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkatan, Allah Taala memberikan kita rahmat di dalam kita membincangkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting sekali adalah apakah perubahan, apakah tindakan yang kita kena lakukan setiap kali kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita memahami tentang kehendak Allah, mesej dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebenarnya buah kepada hasil kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita maksudkan, yang kita akan belajar pada pagi ini, satu ayat. Ayat ini ayat yang terletak di dalam surah Al-Qasas. Okey, buka surah Al-Qasas, surah yang ke-28. Surah 28 ayat 77, muka surat 394. Muka surat 394 dalam surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat nombor 77. Okey, ayat nombor 77 ini adalah ayat yang berkaitan, bersangkut paut dengan cerita Qarun. Dalam surah Al-Qasas, sebab kalau sebut surah Al-Qasas je, dengar nama surah Al-Qasas, kita sedia maklum surah Al-Qasas mengandungi cerita Firaun, mengandungi cerita Qarun. Sebab tu namanya suratul Qasas, surah kisah-kisah. Mengkisahkan siapa? Mengkisahkan tentang Firaun, mengkisahkan tentang Qarun. Jadi ayat 77 ni adalah di antara ayat yang menceritakan tentang Qarun. Apabila kita dengar watak Qarun,
Bila kita dengar cerita tentang Qarun, kita sudah pun dapat, kita sudah dapat memahami bahawa Qarun, watak dia, karakter dia terkenal dengan orang yang diberikan oleh Allah harta yang terlalu banyak, tetapi beliau menjadi manusia yang sombong kepada Allah. Dia menjadi seorang manusia yang sombong kepada orang-orang Islam yang lain. Jadi secara tak langsung, ayat 77 ni dia ada kaitan tentang harta. Okay, kita baca dulu ayat dia, lepas tu kita akan lihat apakah tindakan yang kita kena ambil, yang kita kena buat, apakah cara hidup kita yang perlu kita lakukan berdasarkan ayat yang ke-77 ni. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Okay. Setelah kita baca ayatnya, kita baca terjemahan dia. Dalam terjemahan ayat 77 surah Al-Qasas, kalau tuan-tuan merujuk terjemahan yang terdapat dalam tafsir Pimpinan Rahman, Pimpinan Rahman ni satu kitab tafsir terjemahan Al-Quran yang diguna pakai, yang diiktiraf di Malaysia, tafsir Pimpinan Rahman yang dikarang oleh Syekh Abdullah Basma'ih tu. Okey, kalau tuan-tuan baca pada terjemahan itu ayat 77, dalam terjemahan itu diterjemahkan, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah, dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat. Okay, itu potongan ayat yang pertama. Yang kedua, Allah kata wala tansa nasibaka minad dunya. Dan kalau kata dan tu maksudnya perkara lain, nak kata dan janganlah engkau melupakan bahagianmu dari dunia. Lepas tu perkara yang ketiga, Allah kata wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Perkara yang keempat, wala tabghil fasada fil ardi. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Okey? Dan penutup ayat ini, penghujungnya, Allah menegaskan, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Okey. Berdasarkan terjemahan ayat ni tuan-tuan dan puan, okey, berdasarkan terjemahan ayat ini, kita akan, kalau kita ambil ayat 77 ni, kita boleh pecahkan ayat 77 tu kepada 5 perkara. Kalau kita guna ayat 77 tu, kita boleh pecahkan kepada 5 perkara. 5 perkara ni lah dia akan jadi dia punya ibrah dia. Dia akan jadi dia punya teladan dia. Perkara pertama apa? Okey, perkara pertama, perkara yang pertama tu dia duduk pada potongan ayat wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Itu perkara pertama. Tulis P1, perkara 1. Perkara 2 adalah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu perkara kedua. Perkara ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik.
Berbuat baiklah sebagaimana Allah buat baik kepada kamu. Perkara yang keempat, wala tabghil fasada fil ardi. Jangan melakukan kerosakan di muka bumi. Perkara yang kelima, penegasan dari Allah. Allah memberitahu Allah tidak suka kepada sesiapa yang melakukan kerosakan. Okey. Berdasarkan ayat ini, ada beberapa perkara yang perlu kita jelaskan. Okey. Ayat ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok pada potongan ayat, dia mudah je. Ayat ni dia ada tanda waqaf. Dia ada tanda waqaf yang sangat baik. Dia ada tanda waqaf yang sad lam alif tu, itu potongan dia. Potongan maksudnya pada ayat ni dia ada 4 potongan, campur yang last sekali sudah ada 5. Maksudnya kalau ayat ni, kalau orang tanya kita, pagi ni belajar apa? Pagi ni belajar tafsiran ayat ke berapa? So ayat tu suruh kita buat apa? Maksudnya Allah suruh kita buat apa? Okey, ayat 77 ni Allah bagi tahu kepada kita ada 5 perkara. Mudah saja. Ada 5 perkara. 5 perkara ni dia bersangkut paut, dia berkaitan dengan macam mana kita nak uruskan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Okey, 5 perkara ini duduknya pada ayat 77, ia berkaitan, dia bersangkut paut tentang bagaimana nak menguruskan, nak menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Okey, kalau kita baca sebab yang khusus, maksudnya ayat 77 ni, kalau kita baca sejarah ataupun kalau kita baca surah Al-Qasas secara keseluruhan, walaupun ayat ni sebenarnya ada dah yang telah mendengar ataupun telah pun mengikuti pembelajaran kita tentang kisah-kisah pasal Qarun, tapi kita ulang balik. Dan ayat ni juga saya ada menyentuh, ada membincangkan, menyampaikan pada segmen Ibrah di Radio IKIM FM tentang ayat ini. Jadi ayat ni sebenarnya berkisahkan tentang apa? Okey, kalau kita baca ayat tadi, kita kan dah sebutkan ayat ini sebenarnya dia mempunyai kaitan dengan Qarun. Duduk dalam ayat-ayat cerita pasal Qarun. Okey, apabila kita sebut Qarun, watak dia seorang yang kaya. Harta dia sangat banyak sampai diletakkan di dalam tanah. Okey, apabila kita sebut tentang Qarun dia kaya, mesti kita tahu kalau kaya harta ni termasuk di antara nikmat Allah. Ayat 77 ni juga sebenarnya ia adalah salah satu nasihat orang-orang mukmin kepada Qarun. Ayat 77 ni asal-asalnya ia adalah nasihat, salah satu nasihat yang disampaikan oleh orang-orang mukmin kepada Qarun. Dia adalah salah satu nasihat. Kalau tuan-tuan baca cerita pasal Qarun, kalau tuan-tuan nak tahu lagi apa nasihat lain yang orang-orang mukmin pernah nasihat kepada Qarun, maka tuan-tuan kena tengoklah, tuan-tuan kena rujuk dan baca ayat-ayat yang berkisahkan tentang Qarun. Kalau nak buka cerita pasal Qarun, boleh bermula ayat 76 suratul Al-Qasas sampailah kepada ayat nombor 83. Kalau baca keseluruhan ayat 76 sampai ayat nombor 83 surah Al-Qasas, tuan-tuan dan puan-puan akan dapati, tuan-tuan akan temui lagi ada beberapa nasihat lain yang telah disampaikan, yang telah diingatkan oleh orang-orang mukmin kepada Qarun. Secara tidak langsung, pengajaran ayat ini, walaupun kita bukan Qarun, tetapi kita tetap ada harta, kita tetap dapat nikmat Tuhan. Jadi ayat 77 ni, kita boleh katakan ayat 77 ni adalah cara ataupun kaedah
macam mana kita nak menguruskan nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita, khususnya Allah bagi nikmat harta. Okey, kalau kita baca ayat nombor 77, pada potongan ayat yang awal tu kan kita jumpa perkataan atakallah. Atakallah. Atakallah ni maksudnya apa saja yang telah diberikan oleh Allah. Apa yang telah Allah berikan. Salah satu benda yang Allah berikan kepada kita adalah harta. Okey, maknanya ayat 77 ini ayat yang mengajar kita. Ni dah masuk pada ibrah ni. Dia dah masuk kepada apa tindakan kita buat. Ataupun ayat 77 ni Allah suruh kita buat apa. Ayat 77 ni Allah Ta'ala nak mengajar pada kita, Allah Ta'ala bimbing kita, Allah buat satu SOP kepada kita, Allah bagi satu panduan kepada kita macam mana kita kena gunakan, macam mana kita nak uruskan, macam mana kita nak mengendalikan segala nikmat yang Allah beri kepada kita secara umum dan secara khususnya macam mana kita nak gunakan nikmat harta. Okey, nikmat harta yang Allah beri kepada kita. Okey. Kaedah pertama, okey, dalam ni kita baca tadi ada 5 perkara kan? Daripada 5 perkara itu akan lahirnya beberapa kaedah. Okey, kaedah pertama tulis. Okey, kaedah pertama, macam mana nak gunakan nikmat Allah. Okey, tadi kita terbuat tuan-tuan, ayat ni dia sangat sesuai, ayat ni sesuai pada mana-mana nikmat. Apa pun nikmat. Bukan sekadar nikmat harta saja, apa pun nikmat. Allah bagi nikmat sihat. Macam mana nak gunakan nikmat sihat itu? Ayat 77 memberikan panduan. Kita dapat nikmat apa? Kita dapat nikmat apa? Nikmat masa lapang. Macam mana kita nak gunakan nikmat masa lapang itu? Ayat 77 memberikan jawapan dan memberikan panduan. Begitu juga bagaimana kita mendapat nikmat dari sudut harta secara khusus. Kenapa kita kata nikmat harta secara khusus? Sebab cerita ini dia dikaitkan dengan Qarun. Okey. Tapi apa pun nikmat kita boleh gunakan ayat 77 ni sebagai garis panduan macam mana nak gunakan nikmat dia. Okey, tapi dalam ayat ini saya sebutkan contoh khusus berkenaan dengan harta. Okey, tuan-tuan jelas tu dulu. Dan itu adalah pesanan dia yang selama ni kita baca ayat 77 ni. Tapi kita tidak, kadang-kadang kan kita tak sempat nak belik ayat ni, faham ayat ni. Sebenarnya Tuhan suruh aku buat apa? Sebenarnya Tuhan suruh kita buat apa? Okey, jelas kat situ tuan-tuan puan ya? Okey. Saya teruskan kepada tajuk. Okey, kalau okey, kenapa saya memilih ayat ini untuk ditadaburkan? Sebenarnya ayat-ayat Allah ni banyak, tak habis kita nak cerita. Okey, ayat ni sebenarnya kita sedia maklum, alhamdulillah negara kita Allah Ta'ala bagi kita nikmat apa sekarang. Alhamdulillah kita semua diberikan nikmat apa? Diberikan nikmat dilindungi oleh Allah daripada COVID-19. Betul tak? Semakin hari semakin pulih. Semakin hari semakin pulih. Maksudnya apa? Allah bagi nikmat apa? Allah bagi nikmat kita sihat dah. Allah bagi kita nikmat kebebasan dah. Dah boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Allah bagi kita nikmat masa lapang dah. So, persoalan dia, macam mana kita nak gunakan nikmat kalau dulu kita tak boleh ke mana-mana, tapi sekarang kita dah dapat nikmat bebas nak pergi ke mana-mana kan? Bebas nak pergi ke mana-mana. So macam mana nak gunakan nikmat bebas itu untuk ke mana-mana? Ayat 77 memberikan panduan. Itu salah satu contoh. Okey. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan kenapa kita memilih nikmat? Kerana kalau kita sedia maklum bahawa harta ni, okey, ada orang dapat bantuan banyaklah masa COVID ni, ramai orang dapat bantuan dan sebagainya kan. So macam mana nak gunakan nikmat-nikmat itu? Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedia maklum bahawa nikmat masa lapang, nikmat harta, semua itu adalah perkara yang akan ditanya oleh Allah nanti di hari akhirat. Maksudnya
nikmat masa lapang, nikmat umur, Allah sihatkan kita, kita masih lagi bernyawa, kita dilindungi oleh Allah daripada COVID-19, Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita masa lapang, masa kita banyak sekarang. So macam mana nak uruskan nikmat tu? Kenapa? Kerana kalau nikmat-nikmat itu tidak diuruskan dengan baik, seperti mana yang Allah kehendaki, nanti di hari akhirat kita akan dipertanggungjawabkan. Kita akan ditanya oleh Allah. Kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kalau tuan-tuan nak dapatkan dalil, fakta tentang perkara ini ditanya, ada dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi ataupun Turmuzi, ada hadis hasan riwayat Tirmizi yang kita pernah dengar, yang Allah kata apa? Tidak bergerak mana-mana kaki anak Adam di hari akhirat hatta yus'ala an khamsin, melainkan Allah akan bertanya kepadanya 5 perkara. Ingat tuan-tuan, ada 5 perkara yang Allah akan persoal jawabkan, yang Allah akan tanya kepada kita semua. Ada 5 perkara tu. Secara khususnya ada 5. Tapi kalau kita ambil ayat yang paling senang sekali dalil, yang Allah akan tanya tentang semua nikmat kita, adalah ayat terakhir surah At-Takatsur tu. Yang ayat bunyi apa? Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ayat terakhir surah At-Takatsur tu, itu merupakan dalil yang kuat yang merangkumi semua nikmat. Allah kata apa? Kemudian benar-benar mereka nanti akan ditanya tentang nikmat-nikmat. Antara nikmat yang Allah akan tanya di hari akhirat, kata hadis ini, Allah tanya 5 perkara. Pertama apa? An umrihi fima afna, tentang umurnya, bagaimana dia gunakan. Umur, Allah sihatkan kita, kan? Sama ada orang kena penyakit, tiba-tiba sembuh, dia dapat umur yang panjang. So macam mana gunakan? Kita yang terselamat daripada COVID-19, macam mana kita gunakan dia? Kemudian yang kedua, Allah akan tanya wa an syababihi fima ablah, tentang waktu muda dia guna untuk apa? Yang ketiga, Allah akan tanya wa an malihi min aina iktasabahu, Allah akan tanya tentang hartanya, dari mana sumber dia dapatkan. Yang keempat, Allah akan tanya wa fima anfaqahu, harta yang dapat tu pula macam mana dibelanjakan. Yang kelima, Allah tanya tentang apa? Wa madza amila fima ilm, dan macam mana ilmu yang telah dipelajari, dia buat apa? Kelima-lima perkara ini semua adalah nikmat-nikmat Allah bagi. Jadi sebab itu kita memilih ayat ini untuk kita bincangkan, untuk kita ambil pengajaran dia, kerana semua orang tidak terlepas daripada menerima nikmat dari Allah. Sebab tu ayat nombor 77 tu Allah kata fima atakallah, apa-apa yang telah Allah kurniakan kepada kita. Okey, apa saja nikmat? Okey, selesai yang itu, okey, kita pergi kepada kaedah yang pertama ataupun perkara yang pertama. Kenapa ataupun bagaimana kita nak uruskan nikmat yang Allah bagi kepada kita, khususnya harta. So macam mana kita nak guna? Kan, ada orang dia boleh keluarkan duit dekat akaun 2 duit SP, dia dapat duit lebih. So macam mana nak gunakan duit tu? Ada orang dapat bantuan 1,600, ada orang dapat bantuan 1,000. Maknanya nikmat Allah ni banyak Allah bagi kita. So macam mana kita nak gunakan nikmat itu? Macam mana kita nak gunakan dia? Okey, nombor 1 ataupun perkara pertama ataupun kaedah pertama pada ayat yang 77 tu, potongan ayat pertama, Allah kata wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Allah kata masuk wabtaghi ni maksudnya apa? Carilah sungguh-sungguh, buatlah sungguh-sungguh. Allah kata carilah sungguh-sungguh, wabtaghi. Wabtaghi ni orang yang mencari dengan bersungguh-sungguh. Fima atakallahu darul akhirah, carilah pada apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu akan kebahagiaan akhirat. Maksudnya, kaedah pertama ni ajar pada kita, Allah ajar pada kita,
apa saja nikmat yang Allah beri kepada kita seperti harta contohnya, gunakan nikmat itu, gunakan harta itu untuk mencari kebahagiaan, kejayaan di hari akhirat. Dicari akhirat. Maksudnya, sebelum Allah kata gunakan harta tu untuk dunia, Allah tekankan apa pertama? Kenapa Allah kata dulu, kaedah nombor 1, Allah kata, berusahalah, carilah betul-betul apa-apa yang Allah beri kepada kamu untuk kehidupan akhirat. Kenapa Allah dulukan akhirat? Kerana kita sedia maklum, tuan-tuan dan puan-puan. Kita sedia maklum kenapa Allah tekankan untuk akhirat. Kalau kita baca ayat ni, bukan kita buat dunia banyak, akhirat tu sikit. Bukan juga ayat ni membahagikan separuh untuk akhirat, separuh untuk dunia. Tak juga. Okey? Nanti kita akan ulas dia. Tapi ayat ni Allah mendahulukan yang pertama. Kenapa Allah letak? Kalau ayat ni kan dia ada 5 perkara kan? Dia ada 5 perkara. Ayat ni kenapa perkara pertama Allah letakkan dulu akhirat? Kenapa Allah pesan dulu akhirat? Kenapa tuan-tuan? Inilah sebenarnya ayat inilah yang membentuk kita menjadi manusia mindanya akhirat. Minda akhirat tu maksudnya apa? Maksudnya, apa saja nikmat, dia kena fikir, dia kena cari. Macam mana aku nak gunakan nikmat ni, nak dapat redha Allah. Macam mana aku nak gunakan nikmat ni, aku nak dapat pahala dari Allah. Nak dapat ganjaran dari Allah. Nak dapat redha Allah. Macam mana aku nak gunakan nikmat ni, aku nak masuk syurga. So, macam mana? Itu nombor 1. Nombor 1, maksudnya, Allah suruh kita gunakan apa-apa yang Allah beri kepada kita untuk kita dapat habuan dekat akhirat nanti. Maksudnya Allah suruh kita apa-apa pun akhirat. Allah kata akhirat. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana kita semua sedia maklum bahawa akhirat ini ia lebih baik dan dia lebih kekal. Dia lebih baik dan dia lebih kekal. Sepatutnya benda yang kekal itulah kita perlu memberikan tumbuhan. Benda yang lebih baik tu patutnya itu yang perlu kita mengambil perhatian. Ayat yang kata dunia ni lebih baik, akhirat lebih baik pada dunia, ayat yang paling mudah, iaitu kita baca dalam surah Al-A'la tu. Kan ada surah Al-A'la, ayat nombor 17 tu, yang kita jumpa ayat wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Maksudnya ayat pertama Allah ajar kita, apa pun nikmat Allah bagi pada kita, gunakan nikmat itu untuk dapat apa? Untuk cari kebahagiaan, kehidupan, kejayaan di hari akhirat. So, macam mana nak guna? Kita sendiri kena gunakanlah. So, bagaimana cara dia? Terserah kepada kemampuan masing-masing. Contoh, Allah bagi kita nikmat apa? Kita ambil contoh nikmat umum. Allah bagi kita nikmat kebebasan. Kalau dulu kita tak boleh ke mana-mana, kita terikat dengan PKP. Sekarang Allah bagi kita nikmat PKPP. Betul tak? Dah boleh rentas negeri. So, macam mana anda nak gunakan nikmat boleh merentas negeri? Nikmat ada waktu lapang untuk mencari redha Allah. Macam mana nak gunakan nikmat boleh ke sana ke sini, kan? Ataupun dapat nikmat ni lah. Nikmat boleh tadi nikmat boleh bebaskan. So, macam mana nak gunakan nikmat kebebasan ni nak dapat pahala dari Allah, nak dapat syurga Allah? Macam mana nak gunakan nikmat ni untuk cari syurga Allah, nak dapat redha Allah? So, macam mana? Itu nombor 1. Apa-apa pun gunakan nikmat Allah bagi untuk akhirat, untuk akhirat, untuk akhirat. Maknanya Allah bentukkan kita tentang akhirat. Kita dapat je duit pencen, contoh dapat je pencen, macam mana nak fikir nak gunakan untuk akhirat ni? Macam mana nak dapatnya duit apa? Dapatnya duit bonus, macam mana nak gunakan untuk akhirat? Macam mana aku nak masuk syurga dengan duit ni? Jelas tak tuan-tuan dan puan-puan? Apa pun dapat je duit gaji 25 hari bulan. Hari 25 hari bulan ni tuan-tuan. Orang kerja kerajaan ni 25 ni dia sangat ditunggu-tunggu. So, dapat je 25 hari bulan, cucuk je duit. So, kena fikir dah, macam mana aku nak gunakan gaji 25 hari bulan ini untuk aku dapat pahala, redha Allah, syurga Allah. So, macam mana nak guna? Itu nombor 1. Itu dulu nombor 1.
bukan yang lain-lain. Itu nombor satu. Okey, jelas tak tuan-puan? Okey. Itu nombor satu. Okey, kaedah yang kedua ataupun perkara yang kedua yang cara kita nak uruskan nikmat, contohnya harta ni, Allah kata wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau melupakan bahagian, Allah kata janganlah engkau melupakan bahagianmu daripada dunia ini. Yang kedua ni, Allah baru cerita pasal dunia. Tadi akhirat dulu. Sebab hidup kita ni apa-apa pun mesti fikir akhirat. Tapi dunia jangan dibuang. Dunia jangan ditinggalkan. Maknanya ayat kedua ni kata Allah, walaupun engkau gunakan nikmat itu untuk akhirat, tapi janganlah sampai engkau lupa habuan engkau, bahagian engkau, hak engkau untuk kehidupan dunia. Maksud dia apa? Okey. Dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir mentafsirkan ayat tadi, jangan kau lupakan bahagian engkau di dunia, dia kata, iaitu apa-apa yang dibolehkan oleh Allah di dalamnya seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pernikahan. Okey, maksudnya macam ni. Walaupun kita nak gunakan duit akhirat ni untuk akhirat, janganlah sampai kita tak makan. Janganlah sampai kita tak minum. Janganlah sampai kita tak ada rumah. Janganlah sampai kita tak ada kenderaan. Keperluan asas. Jangan kita lupa sampai kita apa? Dapat duit gaji 25 bulan, semua nak disedekahkan. Nak buat wakaf, nak buat. Tak, tu salah. Tu salah sebenarnya. Okey? Okey, jelas tak tuan-tuan? Gunakan contohnya daripada nikmat, dapat Allah bagi nikmat wang ringgit. Okey, bahasa tu macam mana untuk gunakan keperluan dunia. Contohnya macam ni. Kalau tadi kita dapat nikmat kebebasan ke sana ke sini, kita bebas pergi ke mana-mana. Okey, ada orang digunakan nikmat itu untuk dia ziarah mak dan bapa dia. Dia pergi ziarah orang yang sakit. Dia dapat pahala sebab dia fikir akhirat dia. Tapi dalam masa yang sama, kita boleh gunakan nikmat bebas ni nak pergi bercuti ke, boleh. Untuk diri kita. Kita dengan family kita. Maksudnya kita boleh gunakan nikmat tu untuk dunia kita. Kita ada wang ringgit, tak salah. Nak makan sedap sikit, tak salah. Nak minum yang mewah sikit, tak salah. Nak rumah yang selesa, tak salah. Nak dapat pakaian yang lebih cantik, tak salah. Sebab Allah kata, jangan kita lupakan habuan dunia kita. Jelas tak? Jangan sampai kita nak pergi ziarah orang lawak sini pasal nikmat masa lapang tadi kan. Jangan sampai pula kita tak berehat, tak cukup rehat, tak cukup tidur. Itu pun tak boleh juga. Ada nikmat lapang, gunakan untuk rehat juga. Begitu juga dengan nikmat harta. Okey, saya harap tuan-tuan jelas tentang perkara yang kedua ni. Tetapi perkara yang kedua ni juga dia boleh bawa kepada dapat pahala di hari akhirat. Dapat pahala juga di hari akhirat. Contohnya kita makan sedap. Kita dapat duit sikit makan sedap. Makan sedap kan? Kita nak makan sedap sikit. Kan? So boleh dapat pahala akhirat tak makan sedap? Boleh. Kalau kita niatkan makan tu untuk sihat, kemudian kita berkongsi makanan tu dengan orang lain, kita bersyukur dengan Allah, puji Allah dapat makanan yang sedap, tak salah. Dia boleh bawa juga ke akhirat. Apa-apa pun, walaupun guna untuk dunia dia, tapi apa-apa pun jangan lupa gunakan nikmat dunia itu untuk akhirat. Okey, dapat dua kaedah. Kita ulas ringkas je tuan-tuan. Paling mudah kita belajar Quran ni tak payah sebenarnya. Sangat senang. Okey, dan ini yang kita nak belajar. So, ayat ni secara panjang lebar. Cukup dengan penerangan ringkas. Saya harap tuan-tuan dan perempuan dapat. Okey, jelas tuan-tuan dan perempuan dua perkara tadi. Okey, tuan-tuan dan perempuan dapat dua kaedah macam nak gunakan nikmat Allah, khususnya harta. Okey. Perkara yang kedua ni juga tuan-tuan dan perempuan perkara yang kedua ni juga ayat ni juga sebenarnya telah menolak mana-mana yang kata tak boleh kejar dunia. Kan setengahnya kita pernah dengar orang cakap, Syekh, buat apa kerja rajin-rajin, buat apa kerja banyak, tak cukup siang, online pula,
kita panggil pagi petang kan. Kalau ada orang marah kita kumpul harta. Ada orang marah kita macam sibuk sangat kita sampai orang kata Syekh itu dunia semua, dunia kan. Kan pernah dengar orang cakap macam tu kan. Engkau ni apalah sangat fikir dunia, apalah sangat fikir dunia. Itu sebenarnya adalah cara yang salah. Allah tidak pernah menyuruh kita lupakan dunia pada ayat tadi tu. Sedangkan tuan-tuan untuk menguatkan lagi fakta dia, ada beberapa hadis ada beberapa hadis yang Nabi SAW mengiktiraf harta wang ringgit ni. Contoh dalam hadis riwayat Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. Al-Bukhari ni dia ada Sahih Bukhari, tapi bukan Sahih Bukhari, tapi dalam Adab Al-Mufrad juga riwayat Al-Hakim, juga riwayat Al-Baihaqi. Yang mana satu hari Nabi pernah cakap kepada Amr bin As. Nabi pernah pesan, Nabi pernah cakap, Nabi pernah bagi nasihat kepada sahabat namanya Amr bin As. Okey? Yang mana Amr bin As ni dia pernah kata kepada Nabi, dia masuk Islam ni ya Rasulullah untuk aku kejar akhirat aku. Okey? Tapi Nabi betulkan cara fikir dia. Nabi kata apa? Nabi kata ni'mal malu salihu lil mar'is salih. Nabi kata apa? Senikmat-nikmat harta terletak pada orang yang salih. Maksud dia, kalau kita ada harta banyak, kita soleh. Maksudnya kalau kita orang yang soleh, orang yang boleh gunakan harta ni, ikut ayat nombor 77 ni contohnya, kita adalah pemilik sebaik-baik harta. Jelas tak tuan-tuan? Nabi tak larang harta banyak. Nabi tak larang dapat nikmat banyak. Nabi tak larang. Bahkan Nabi memuji lagi harta yang dimiliki itu, jika diuruskan oleh orang yang saleh, kata Nabi, itulah sebaik-baik harta. Okey, jelas tak tuan-tuan? Okey. Hadis yang kedua, dalam hadis riwayat Al-Bukhari, juga riwayat Muslim, okey, muttafaqun alaih. Hadis ni adalah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Anas radhiyallahu anhu. Anas ni kan khaddam Nabi. Okey, jelas ya? Okey. Anas dia adalah khaddam Nabi. Orang yang duduk bersama Nabi, banyak membantu Rasulullah SAW sebagai khaddam. Jadi Nabi pernah mendoakan Anas apa? Tengok doa Nabi ajar apa. Nabi kata, Allahumma aqsir malahu wa waladahu. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhan kami, perbanyakkanlah hartanya dan anak-anaknya. Wa barik lahu fima a'taitahu, dan berkatkanlah untuknya pada apa-apa yang telah engkau kurniakan. Maksudnya Nabi kata, ya Allah, berilah Anas ni harta yang banyak, berilah Anas ni anak yang banyak, dan berkatkanlah hartanya, berkatkanlah pada anaknya itu. Jelas tak tuan-tuan? Maknanya Nabi tak larang dapat harta banyak. Tetapi apabila dapat harta itu, macam mana nak diuruskan? Yang paling utama kita sebut keadaan nombor satu tadi tu apa? Bagaimana nak gunakan harta ini untuk dapat syurga Allah? Macam mana nak gunakan? Macam mana nak gunakan harta ni untuk mendapat tempat yang terbaik di dalam syurga, nak dapat redha Allah? Macam mana? Yang itu. Yang kedua, walaupun ada harta yang banyak, jangan sampai lupa menikmati nikmat yang Allah beri itu. Okay, jangan lupa pasal habuan dunia. Boleh nak makan sedap, boleh nak pakai baju baru, boleh nak pakai apa, boleh nak pakai kereta yang selesa, nak besarkan sikit lagi rumah, renovate, tak salah. Islam kata tak salah. Tapi apa pun yang dibuat untuk dunia dia, jangan lupa habuan di hari akhirat. Okay, selesai dua kaedah itu. Ada dua lagi kaedah yang belum kita ulaskan. Okey, dua lagi kaedah ni saya kena habiskanlah. Kita habiskan terus tuan-tuan supaya nanti minggu depan
kita ambil ayat lain pula. Maksudnya kalau ayat hari ni pasal nikmat, nanti kita lawan balik, kita cerita pasal musibah pula. Contohnya macam tu. So macam mana kita nak handle musibah? Tadi kita nak uruskan nikmat. Tadi kan macam mana kita nak uruskan musibah-musibah ke, kita kena belajar pula. Okay, jangan supaya apa? Supaya jangan kita cerita musibah saja sampai kita terlupa nak cerita tentang nikmat Allah. Jangan macam tu. So kita kena imbangkan. Okey. Jadi kita pergi kepada kaedah yang ketiga. Cara yang ketiga macam mana nak uruskan harta ni terletak pada ayat wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maksudnya apa? Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah buat baik kepada kamu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita sedia maklum apa yang ada pada kita hari ini, bagaimana kita boleh hidup, kita boleh apa pun yang kita ada kat dunia ni, semuanya adalah kebaikan daripada Allah. Tidak ada satu pun tidak daripada Allah. Semuanya atas kebaikan Allah. Tapi Allah pesan, kalau Allah dah buat baik kepada kamu dengan memberikan kita nikmat, kan, dengan memberikan kita harta, maka buat baiklah kepada siapa? Buat baiklah dalam tafsiran para ulama, dan seperti mana dalam tafsir Al-Imam Sa'di, okey, kalau kita tengok dekat sini, okey, dalam tafsir Ibnu Kathir, ayat ni maksudnya apa? Berbuat baiklah kepada makhluknya sebagaimana Allah telah buat baik kepadamu. Maknanya dalam ayat kaedah nombor 3 ni kan, okey, macam mana kita nak gunakan nikmat yang Allah beri pada kita, contohnya harta, untuk kita buat baik pula pada orang. Sebab Allah dah buat baik kepada kita, maka kita buat baiklah pula kepada hamba-hamba Allah yang lain. Buat baik pada hamba yang lain. Kalau macam watak Qarun, dia tak buat baik kepada orang-orang Islam yang miskin di zaman dia. Bahkan dia menjadi sombong, dia takbur, dia bongkak pada Allah. Jadi ayat ni, perkara ketiga, macam mana kita nak tolong orang lain, macam mana kita nak bantu orang lain, kita nak manfaat kepada orang lain dengan nikmat yang Allah bagi pada kita. Macam mana kita nak tolong? Kalau tadi kita guna untuk hubungan kita kan, kita ada kereta mewah, kita dapat rumah selesa, tapi macam mana kita nak gunakan nikmat itu untuk memudahkan orang lain, menolong orang lain, buat baik kepada orang lain, apa pun bentuk nikmat. So macam mana? Fikirlah, dengan kita buat sumbangan ke, dengan kita sedekah ke, kita tunaikan zakat paling utama, sedekah kan, apa-apa saja yang memberi manfaat kepada orang lain. So macam mana kita nak gunakan, macam mana caranya bagaimana, terserah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi yang paling penting tuan-tuan faham, berbuat baik di sini, kalau baca dalam ayat, dalam tafsir Ibnu Kathir, dia kata buat baiklah kepada manusia lain dengan nikmat Allah bagi. Okey, kalau kita ada nikmat apa? Okey, Allah bagi kita nikmat apa pada kita? Okey, Allah bagi kita nikmat kita pandai mengaji Quran lah, contoh kan, ataupun nikmat kita belajar Quran, kita faham Al-Quran. So macam mana kita nak buat baik kepada manusia lain disebabkan Allah telah pandaikan kita tentang ilmu Quran, Allah pandaikan kita faham Quran. So macam mana kita nak buat baik pula kepada orang lain sebab Allah dah pandaikan kita. Maka kita gunakanlah dengan kepandaian kita tadi, dengan kita dah ada dapat nikmat boleh belajar tadi, maka kita kongsilah maklumat ni. Okey, ayat 77 ni ada 4 panduan, 4 kaedah macam mana menguruskan harta. Kita bagi manfaat kepada orang lain yang mungkin tak sempat. Sebab ni waktu kerja ni, orang dah mula bekerja kan, ramai orang dia tak dapat nak ikuti dan sebagainya. So macam mana kita nak buat baik kepada orang lain? Allah bagi kita nikmat masa lapang, tapi ada kawan kita nikmatnya sempit, maksudnya dia terpaksa bekerja, waktunya sangat pack, kita ada masa lapang. So macam mana nikmat masa lapang kita untuk buat baik kepada dia? Kita buat baik pada dia, kita kata okey tak apa, aku tak kerja hari ni, aku jadual aku hari lain, shift lain, okey aku lapang, okey aku belajar hari ni, nanti aku kongsikan kepada engkau. Itu dia panggil buat baik kepada orang lain. Begitu juga tuan-tuan, kita dapat nikmat lebih kan, kita dapat harta, kita kata tak apalah, aku tahu engkau sejak PKP dulu gaji potong separuh, okey aku ada duit sikit lebih tapi aku pinjamkan kat engkau.
Nanti kau bayarlah bila-bila engkau ada free. Macam tu contoh. Kita jelas tak maksud dia? Okey. Kemudian perkara-perkara lah. Tentu ada nikmat apa lagi? Tentu ada nikmat masa apa? Tentu ada nikmat sihat. So macam mana nikmat sihat tu? Untuk buat baik kepada manusia. Sebab nikmat sihat tu Allah yang bagi pada kita. So macam mana nak gunakan nikmat sihat itu untuk buat baik kepada manusia? So macam mana? Allah pandaikan tuan-tuan. Allah pandaikan tuan-tuan menggunakan gadget. Contoh kan. So macam mana tuan-tuan nak buat baik kepada manusia hasil nikmat pandai menggunakan gadget itu? So macam mana nak buat? Terserahlah pada tuan-tuan dan perempuan. Nanti hujungnya dia akan kembali kepada kaedah nombor satu. Kalau kita buat baik pada manusia, kan, kita tolong orang, akhirnya tolong tu dapat pahala tak? Dapat pahala. Tolong orang tu dapat tak janji syurga? Dapat tak nikmat syurga? Dapat. Sebab tu nikmat akhirat tu duduk nombor satu. Okey, jelas tuan-tuan puan tentang perkara tiga. Dan yang keempat, yang terakhir sekali. Yang keempat, Allah pesan dalam bentuk larangan yang Allah kata wala tabghil fasada fil ardi. Allah kata jangan engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Maksud dia macam ni. Kita ada nikmat masa lapang tadi. Kita ada nikmat sihat. Kita ada nikmat harta. Kita ada nikmat kepandaian gadget. Jangan gunakan nikmat itu untuk melakukan kerosakan di muka bumi. Antara kerosakan di muka bumi ni pula, maksudnya antaranya, dia sebenarnya merujuk kepada dosa. Kita menzalimi, kita buat dosa pada Allah, kita buat dosa pada manusia. Contoh, kita pandai gadget. Ataupun kita pandai, Allah bagi nikmat, kita pandai nak buat marketing. Kita pandai bercakap. Jangan gunakan nikmat itu untuk menipu orang lain. Tuan-tuan faham tak? Jangan pandai nikmat itu untuk berbohong orang lain. Jelas tak tuan-tuan puan? Sebab orang lain dia tak tahu tentang penggunaan gadget macam mana, tuan-tuan tahu. So jangan gunakan nikmat itu. Allah bagi ke anda nikmat. Allah bagi ke anda nikmat, boleh nikmat suara yang sedap, contoh, suara yang enak didengar. So jangan gunakan nikmat suara yang sedap didengar itu untuk melalaikan orang lain. Yang itu sepatutnya nikmat tu berbuat baik kepada orang lain. Kita faham tak tuan-tuan dan puan, seperti mana kaedah yang ketiga kita sebut tadi. Dan yang keempat tadi pun jangan melakukan kerosakan. Janganlah pula kita ada nikmat masa lapang boleh ke sana ke sini itu, kita gunakan nikmat itu untuk kita melakukan maksiat pula. Macam tu. Janganlah. Sebab sebenarnya mungkin kita tak ada nak ke mana-mana. Kan mungkin ada orang nak buat tapi dapat nikmat kebebasan ni, dia gunakan pula nikmat untuk melakukan kejahatan, buatkan kerosakan di muka bumi. Yang ini dilarang. Ini termasuk dalam cara yang Allah ajar di dalam Al-Quranul Karim. Maknanya yang keempat ni apa? Jangan melakukan dosa, jangan buat dosa, jangan menzalimi manusia apabila nikmat tu Allah beri kepada kita. Dan hujung sekali ditekankan, Allah Ta'ala tidak suka kepada sesiapa yang membuat kerosakan, melakukan kerosakan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, moga-moga penerangan ringkas pada pagi ini dapat menambah baik cara kita berfikir, menambah baik tindakan kita, macam mana kita nak uruskan nikmat yang Allah beri pada kita. So tanya diri kita, selama ni kita dah menunaikan belum? Ataupun kita ikut tak? Sama seperti ayat 77 tu. Kita buat senarai semak dia. Nombor 1. Adakah selama ini aku menggunakan nikmat untuk fikirkan akhirat, untuk dapatkan syurga Allah? Nombor 2. Adakah aku ada menggunakan nikmat yang Allah beri ini untuk kebahagiaan duniaku? Yang ketiga, adakah aku berbuat baik kepada manusia-manusia lain yang dengan nikmat yang Allah bagi? Contohnya kan, tu tanyalah,
Nikmat boleh bercakap, buat baik tak pada orang lain. Nikmat harta, buat baik tak pada orang lain. Nikmat kepandaian, buat baik tak kepada orang lain. Dan yang keempat, tanya, adakah selama ini aku ada mengguna pakai nikmat yang Allah bagi kepada aku untuk melakukan dosa, sama ada aku dengan Allah, atau aku gunakan nikmat ini untuk aku melakukan kezaliman kepada manusia-manusia lain. Okey? Dan hujungnya Allah mengingatkan, Allah tidak suka orang-orang yang melakukan kerosakan, dengan bersifat sombong seperti mana Qarun, dengan bersifat zalim, menganiaya manusia dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga kita dapat pengajaran yang ringkas pada pagi ini. Itulah kadar yang mampu saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta maaf atas segala kelemahan, atas segala kekurangan. Yang baik itu adalah daripada Allah. Kelemahan itu sebenarnya adalah kelemahan saya. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki cara kita, kehidupan kita sepanjang Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita. So, sampai-sampailah kepada orang lain, tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana untuk kita menunaikan, untuk kita buat baik kepada orang lain atas nikmat yang Allah beri kepada kita pada hari ini. Kita jumpa lagi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan pada minggu hadapan insya-Allah. Pada hari Isnin kita akan bincangkan pula. Mari kita akan mencari tindakan pula tentang perkara yang sebaliknya. Moga-moga Al-Quran menjadi SOP kepada kita untuk kita menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah. Semoga Al-Quran ini dijadikan sebagai huda, sebagai petunjuk untuk kita, sama ada hidup untuk hidup di dunia dan juga untuk di hari akhirat. Semoga Allah memberikan kita syafaat dengan Al-Quranul Karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billah taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.